Dan mudah Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah dan nikmatnya kita dapat adakan majlis wacana ilmu pada hari ini, yang mana majlis ini diadakan tujuannya ialah untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim sama kita. Mana kita sebagai umat Islam, inilah inisiatif yang diambil oleh Akhbar Seni Harian dan pihak Karangkraf. Tujuan mereka ialah untuk menyatukan. Selama ni kita dalam akhbar bising tentang isu-isu ajaran sesat, tapi bagaimana penyelesaian sesama kita ini yang perlu kita cari. Jadi dalam program ini kita mungkin boleh hidupkan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Maknanya kita cuba bina ayat ini dalam perbincangan kita, insya-Allah. Jadi jemaah yang hadir pada program ini, saya harap hadir dengan hati yang tenang. Kalau ada niat lain, emosinya semua kita buang di luar. Sebab ini wacana ilmu. Kita bukan datang nak dengar orang berdebat. Kita datang nak ambil ilmu yang nak disampaikan oleh panel kita yang berhormat Senator Dr. Masyitah dan Profesor Madya Dr. Asri dan Saudara Zabidi kita ini. Ini yang kita nak ambil pengalaman, pandangan mereka untuk kita terap dalam kehidupan kita seharian. Jadi dalam program hari ini, saya harap tetamu kita ni, jemaah semua yang ada ni, cuba kita kawal diri kita. Saya tak nak lihat kalau ada perkara-perkara yang tak baik ini bukan orang yang hadir dalam adab majlis. Kita adab majlis ilmu, kita jaga tata cara kita, insya-Allah. Kalau nak bertanya soalan, daripada awal lagi saya nak maklumkan, kita benarkan bertanya soalan, tetapi soalan itu bertulis. Kita akan edarkan, pihak penganjur akan sediakan soalan untuk ditanya untuk memudahkan keadaan. Jadi panel-panel kita sekarang sudah bersedia. Nampaknya Datuk dah tengok pada saya ni. Mungkin Datuk orang yang pertama akan saya tanya pun. Jadi sebagai Datuk yang duduk sendiri di Jabatan Perdana Menteri dan melihat untuk mengawal kita ni dalam aspek peraturan dan undang-undang, mungkin kita boleh lihat daripada pandangan Datuk sendirilah bagaimana keadaan di negara kita sekarang ni. Pelbagai isu ditimbulkan. Mungkin Datuk sendiri dalam hal ini, bagaimana kita yang ada dalam majlis ini nak kenal ciri-ciri ajaran sesat itu yang digazetkan oleh pihak kerajaan supaya mudah mereka faham. Sebab kadang-kadang isu ni keluar dalam paper, masyarakat tak faham kenapa orang kata sesat, apa identitinya, apa punca dia. Ini mungkin Datuk boleh terangkan pada kami dalam majlis hari ini bagaimana ciri-ciri yang pihak kerajaan tetapkan dalam akta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail qad ja'akum minallahi nur wa kitabun mubin yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biizni wa yahdihim ila siratil mustaqim. Nahmaduhu ala ni'matil iman bihi وشرف العبودية له وصلوات الله وسلامه على خاتم رسله وسيد خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. Terima kasih kepada yang berbahagia moderator Ustaz Muhammad Salahuddin dan panelis-panelis gandingan pada petang ini, Ustaz Dr. Muhammad Asri Zainal Abidin dan juga saudara Zabidi Muhammad dan jemputan-jemputan VIP kita daripada yang berbahagia Datuk Dr. Samuddin, Saudara Nasir, Tuan Haji Fazli, Cik Jalil dan semua yang hadir pada petang ini. Saya ni kena duduk ujung sikit sebab saya lah satu-satunya wanita yang ada, jadi harap tidak diapa-apakan pada saya yang satu-satunya wanita di sini. Kita nak berdebat, bukan nak berdebat, tapi bercakap tentang benarkah sesat. Bila kita bercakap tentang sesat ni pun, sejauh mana sesat? Kalau tadi ramai yang datang ke Shah Alam, ada yang sesatnya itu dekat Subang je, dia tak sampai Shah Alam. Dia sesat dekat Subang, dia cari Shah Alam, sedangkan dia tak sampai pun lagi ke Shah Alam.
Ada yang terlepas sampai ke Meru kapal. Dia dah jauh tersesat, dia kena patah balik. Yang tadi kena langkah ke depan lagi untuk sampai kepada destinasi kita ni tadi. Jadi bila kita bercakap tentang yang dikatakan sebagai sesat, takrif yang telah digazetkan, ajaran sesat yang digunakan pakai ditakrifkan sebagai sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran atau amalan tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan ajaran Islam. Sedangkan hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan dengan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Secara ringkas saya kata apa-apa saja, mungkin ajaran, mungkin amalan, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam yang didakwa sebagai ajaran Islam. Takrif ini kita ambil dan kita sokong daripada tafsir Pimpinan Rahman muka surat 4 yang mana disebut bahawa orang-orang yang sesat adalah orang yang tidak berpengetahuan agama kerana tidak berusaha untuk belajar, atau orang yang berpengetahuan agama yang tidak betul kerana dia belajar tidak menurut peraturan dan jalan sebenar. Ini takrifan yang lebih mudah untuk kita fahami. Jadi sebenarnya yang menjadi isunya sekarang ni apabila seseorang itu sesat, bagaimana statusnya? Kerana hal ini pernah dibangkitkan oleh salah seorang daripada mufti, yang jelas bukan mantannya lah, yang mengatakan bahawa orang-orang yang murtad ni dah jadi sesat. Jadi bila kita bercakap tentang sesat ni, statusnya di mana? Kita ada orang Islam atau bukan Islam, yakni kafir. Dan status Islam pula, kita ada orang Islam yang lemah, kita ada orang Islam yang kuat. Ini berdasarkan hadis yang menyebut al-mu'minul qawi khairun minal mu'minul dha'if. Makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menafikan bahawa wujudnya orang Islam yang lemah, orang Islam yang kuat. Kemudian orang Islam yang sesat. Ini merujuk kepada yang sesat ni apa? Yang buat benda yang tak ada di dalam Islam. Benda yang tak diajar oleh Nabi dia buat dan dia menjadi sesat. Berdasarkan kepada hadis, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah. Jangan kamu melakukan sesuatu yang mengada-adakan yang tidak ada dalam agama, kerana ini adalah bid'ah dan bid'ah itu adalah sesat. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, yang sesat ni tadi bid'ah. Bid'ah pun ada juga. Bid'ah yang membawa kepada kafir yang dikatakan bid'ah mukafir ataupun bid'ah mufassaqah. Maka di sini status yang menjadi perbincangan orang selalu bila cakap pasal orang sesat ni, sama sesat banyak ke, sesat sikit ke, sesat tak boleh patah balik, sesat masih boleh patah balik, apakah dia ini berada di atas status fasik yang mana Imam Syafi'i sebut kalau dah fasik itu tak boleh jadi wali, atau asi, orang yang melakukan dosa-dosa, ataupun orang yang buat dosa besar, atau munafik, atau murtad. Saya harap kadang-kadang kita ni nak tunjukkan orang jalan, jangan sampai menyesatkan pula. Harap takrifan ni boleh menjelaskan, tidak menyesatkan lagi pada orang yang nak faham tentang kesesatan ni. Secara ringkasnya kalau kita tengok sebulsi, timbul persoalan sesat ataupun tidak dalam ajaran ni kerana di dalam Islam ada satu perkara yang namanya sam'iyat. Jadi dalam agama ini tidak ada satu part yang kita harus wajib mempercayai tanpa perlu berfikir. Ya. Sam'iyat ini adalah benda yang kita kena percaya terus kerana fikiran kita tak mampu untuk sampai. Otak tak mampu memikirkannya. Ya. Sebab kita ni terhad. Mata kita boleh tengok sebab alhamdulillah ada lampu. Tapi kalau ditutup lampu ni, kita celiklah macam mana pun kita tak nampak. Dan yang pasti hari ni kita dalam dewan ni kita nampak yang empat ni, wall ni. Yang luar tu kita tak nampak. Yang luar sana yang tak boleh masuk pengurusi dia boleh tengok ikut skrin. Tapi setakat itu saja kerana pandangan manusia ni terhad. Tangan
kita pun kuat, kita boleh angkat, tapi ada barang yang kita tak boleh angkat. Telinga kita boleh dengar, tapi ada tempat-tempat yang telinga kita tak boleh dengar. Disebabkan keterbatasan manusia ini tak boleh berfikir yang jauh, maka diturunkan sam'iyat yang kena terima terus tanpa perlu untuk memikirkannya. Jadi berdasarkan kepada sam'iyat inilah, maka Rasulullah SAW sebagai Nabi diturunkan untuk menceritakan tentang sam'iyat. Nama pun Nabi, kerana asal perkataannya naba. Naba'a maknanya kabar. Nabi ini membawa kabar. Justru itu Abu Jahal bila jumpa dengan Nabi, dia akan tanya, apa berita hari ini? Apa cerita? Nabi kata ceritanya, oh jangan cerita. Biar aku kumpul orang bagi ramai dulu, baru kau cerita. Jadi Nabi membawa cerita-cerita sam'iyat yang antaranya ialah tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan keimanan dan keislaman. Rukun Islam dan juga rukun iman. Rukun Islam, syahadah, dah jelas bagaimana kita mengucapkan syahadah kepada Allah dan juga Rasulnya. Tetapi yang jadi sesat bila ada yang tambah yang lain daripada dua tu. Dua tu je Nabi ajar kita, tapi dia tambah lagi. Sesatlah dia sebab dia tidak mengikut, kerana sam'iyat ni kena terima terus. Tak boleh kita rasa macam ada seorang lagi ni kena tambah yang lebih kurang standardnya sampai jugalah. Dia tidak boleh berfikir. Sebab tu saya katakan tadi, saya bermula dengan keterbatasan kita untuk berfikir. Dan yang kedua bermula dengan, yang keduanya rukunnya ialah rukun Islamnya solat. Nabi dah ajar, Nabi kata khuzu anni manasikakum, ajar solat. Tapi ada pula ajaran sesat yang bagi tahu 5 ni banyak sangat. Cukuplah kita semayang setakat 3 sahaja. Ini yang menjadikan sesat. Yang ketiganya puasa, zakat, haji. Sebab itu di zaman Abu Bakar, apabila ada orang yang tidak mau membayar zakat, maka diperangi. Kerana orang ni dikira sebagai sesat. Dia tak ikut, dia tak cukup 5. Walaupun mungkin bagi kita kata, oh 5 rukun Islam, tak apa, hilang 1, ada lagi 4 Islam lagi ni. Tetapi ketika itu Abu Bakar melihat dari perspektif yang lain. Iman itu boleh hilang semua. Dia macam 5 ekor burung. Kita tembak 1, 4 lagi tak tunggu, dia terbang juga. Jadi dia perangi orang yang begini. Dan pergi haji mesti di Mekah. Ajaran yang lain dia kata ramai sangat lah orang ke Mekah, minta kota pun menteri tak bagi. Kita pergi India je lah. Susah benar nak pergi haji ke Mekah. Udahlah ramai, kota tak cukup. Kita haji saja di India. Inilah sesat ni, kerana dia cuba menggunakan rasional untuk berfikir tentang hal-hal ini. Dan begitu juga yang berkaitan dengan rukun iman. Percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi, percaya kepada malaikat, kepada Quran, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Dan bercakap tentang hari kiamat ialah percaya tentang dosa dan pahala, syurga dan neraka. Maka ada pula ajaran yang mengatakan, yang kita tangkap baru-baru ni di Gombak, kata dosa banyak ni bolehlah. Satu daripada caranya ialah dengan cara anak-anak gadis ini ditiduri oleh ustaz. Jadi bila ustaz ni mentiduri anak-anak gadis ni, maka cara tak langsung dosa pun dihilangkan. Datanglah makcik umur 80. Dia kata, ustaz, makcik ni pun rasa berdosa banyak ni ustaz ni. Macam mana makcik nak buat ni ustaz? Jangan kata anak dara, makcik pun dosa banyak. Ustaz pun tengok atas bawah. Ni dah 80 lebih ni. Undang-undang dah keluar. Ustaz keluar fatwa baru. Makcik dosa dah kira ampun dah. Tak payah saya tidur pun dah ampun pula. Makcik tukar pula. Jadi kat sini kita melihat bahawa berlakunya, kalau ciri-ciri yang nak kita faham itu, mereka ini mencari jalan mudah. Padahal perkara-perkara ini telah digariskan secara jelas yang merupakan sam'iyat yang tidak boleh diubah tetapi menjadi sesat dan anehnya diterima oleh sebahagian daripada profesional. Cukup setakat itu sebagai mukadimah mengurusi. Wallahu